Spika Dewan Rakyat Johari Abdul mahu ahli parlimen berhenti melabelkan satu sama lain dengan perkataan seperti kafir, Zionis dan Yahudi atau yang boleh mengguriskan hati ketika berbahas di Dewan Rakyat seperti yang berlaku minggu lalu. Johari berkata bahawa penggunaan perkataan seumpama itu adalah salah dan bertentangan dengan peraturan tetap 36/10/C kerana berkemungkinan menimbulkan perasaan sakit hati atau permusuhan di antara satu kaum dengan kaum yang lain di Malaysia. Katanya Yang Berhormat hendaklah menunjukkan tingkah laku yang terpuji semasa mengetengahkan isu-isu rakyat dan negara. Ahli-ahli Yang Berhormat hendaklah menjadikan kepentingan negara sebagai matlamat utama dan tidak menggunakan dewan ini sebagai medan politik kumpulan maupun individu. Pada hari ini saya mengajak ahli-ahli Yang Berhormat membuka lembaran baru padamkan isu panas tersebut yang berlaku pada minggu lalu. Biarkanlah perbahasan ahli-ahli Yang Berhormat berlandaskan isu semasa membela nasib rakyat di luar sana. Saya tegaskan bahawa saya tidak akan bertolak ansur lagi dan akan mengambil tindakan sekiranya isu dan perkataan yang dimaksudkan tadi dibangkitkan lagi. Selain mengguris hati, Johari berkata, perkataan berkenaan boleh mengeruhkan suasana, menyentuh sensitiviti dan mengugat keharmonian negara. Dia juga memberi peringatan supaya isu-isu peribadi yang dibangkitkan dan dilaporkan di luar hendaklah tidak dibawa dan diungkit di dalam Dewan Rakyat. Minggu lalu ketegangan memuncak di Dewan Rakyat apabila pada Selasa 17 Oktober Ahmad Marzuq Syari, Perikatan Nasional Pekalan Cepat, bertengkar dengan Howard Lee, Pakatan Harapan Ipoh Timur. Marzuq dalam perbahasannya mengulangi dakwaan PN bahawa Lee dalam video tular bulan lalu yang dilihat menjadi subjek siasatan polis telah salah tafsir ayat Al-Quran yang menyentuh isu kesetiaan kepada pemerintah atau pemimpin. Wakil rakyat PAS itu kemudiannya melabelkan DAP sebagai kafir. RSN Raya Pakatan Harapan Jelutong tampil membantah penggunaan yang didakwanya kurang sopan dan biadab kerana DAP juga mempunyai ahli parlimen Melayu Islam dari Bangi, Bukit Bendera dan Bentor. Sebagai tindak balas, Marzuq berkata dia akan menarik balik kenyataannya jika ia disalah tafsir kerana ini hanya disasarkan kepada ahli parlimen bukan Islam DAP. Bagaimanapun Syahrid Zan Johar, Pakatan Harapan Bangi yang mendakwa terguris dengan pelabelan kafir oleh pembangkang terhadap parti itu, mahu merujuk Ahmad Marzuq ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Johari berkata usul Syahrizwan sedang dikaji. Kekecohan turut tercetus pada 18 Oktober lalu selepas Ko Puai Tiong, Pakatan Harapan Kota Melaka, mencelah perbahasan Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional Pago dengan membangkitkan semenantunya Muhammad Adlan Berhan yang kini menjadi buruan SPRM. Syahidan Kasim Pakatan Harapan Arau kemudian bangun dan menjerit, ini bangsat punya orang dan melabelkan Hu sebagai biadab. Perbahasan dihangatkan lagi apabila Awang Solahuddin Hashim, Perikatan Nasional Pendang, menasihatkan Hu supaya jangan ikut perangai Zionis. Kedua-dua pihak kemudian bertikam lidah semula. Johari menjelaskan bahawa walaupun perkataan Zionis boleh digunakan, ia tidak sepatutnya dikaitkan dengan mana-mana ahli parlimen dalam Dewan. Menjawab pertanyaan Saifuddin Abdullah, Perikatan Nasional Indra Mahkota yang meminta penjelasan berkenaan larangan penggunaan perkataan berkenaan, Johari berkata ia hanya melibatkan tindakan melabel seseorang dan bukan kenyataan mengutuk serangan dilakukan pihak terbabit. PAS ternyata gagal menguruskan kewangan dengan baik kerana gagal membayar hutang pencetak walaupun sudah berlarutan selama 3 tahun. Ahli Jawatankuasa Amanah Nasional Faiz Fadil berkata, rintihan pencetak itu yang menuntut hutang sehingga terpaksa membawa kes ke mahkamah juga menunjukkan PAS tidak prihatin terhadap kebajikan rakyat. Katanya sudah pasti kos pencetak telah dikira dalam kos penerbitan harakah. Peliknya hasil jualan tidak pula digunakan untuk membayar tuntutan pencetak. Ini sikap tidak bertanggungjawab terhadap rakyat kerana syarikat tersebut sudah pasti mempunyai ramai pekerja yang makan gaji dengan mereka. Jika PAS faham erti tanggungjawab dan prihatin, sudah pasti mereka membayar tuntutan pencetak. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Pematang Pasir itu berkata sedemikian sebagai mengulas laporan berhubung rungutan sebuah syarikat yang sebelum ini mencetak akhbar lidah rasmi PAS itu. Media melaporkan pengurus NAJ Press Resources Sdn Bhd, Hussein Jan menyatakan rasa geram melihat PAS dan sikap kepimpinannya yang didakwa bermewah-mewahan namun gagal mengambil tanggungjawab untuk membayar hutang harakah. Ia membabitkan hutang harakah dengan dua syarikat iaitu Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd dan NAJ Press Resources Sdn Bhd. Angkatan Edaran sudah muflis dan pihak pengurusan sama menubuhkan NAJ Press Resources Sdn Bhd sebagai pengganti dan terus mencetak harakah pada ketika itu. Bagaimanapun hutang harakah dengan Angkatan Edaran yang telah muflis lebih banyak hingga mencecah nilai jutaan ringgit berbanding hutang dengan NAJ Press Resources hanya lebih RM600,000. Hussein berkata PAS dan harakah enggan membayar hutangnya dengan Angkatan Edaran atas alasan syarikat itu telah pun gulung tikar. Sementara itu, Faiz menyifatkan kegagalan PAS menguruskan kewangan negeri yang diperintah mereka seperti Terengganu dan Kelantan kerana bergantung pada dana kerajaan pusat. Begitu jugalah sikap PAS yang gagal menguruskan kewangan yang baik di peringkat parti. Katanya PAS ternyata gagal menguruskan kewangan dengan baik
kerana gagal membayar hutang pencetak walaupun harakan mendapat hasil daripada jualan akhbar tersebut. Malangnya isu ini walaupun sudah 7 tahun berlalu dan langsung tidak berbangkit dalam muktamar baru-baru ini, seolah-olah mereka langsung tidak peduli nasib rakyat yang susah hari ini. Jika begini sikap parti politik yang konon berjuang atas nama Islam, bagaimana nasib rakyat jika mereka memerintah negara ini?